Baiklah, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya lagi, Cikgu anda, Cikgu Nur Jadi Uli, di dalam edisi Kimia Tingkatan 4. Okey, jika anda berada di dalam tingkatan 4, memang video ini untuk anda, khususnya mempelajari kimia. Dan juga jika anda berada di tingkatan 5, video ini juga adalah untuk anda, kerana anda mungkin boleh menggunakan video ini sebagai sumber rujukan untuk mengulang kaji. Okey, ataupun jika adik-adik berada di dalam tingkatan 3, 2 atau 1, tetapi terutamanya tingkatan 3 ya, untuk menentukan hala tuju apa yang ingin dipelajari di tingkatan 4 dan tingkatan 5, video ini juga adalah untuk anda, mungkin untuk mendapat sedikit idea. Okey? Dan jika sesiapa pun yang ingin menuntut ilmu ataupun menambahkan ilmu pengetahuan tentang kimia ataupun sains secara umumnya, sains dan spesifiknya kimia, video ini juga adalah untuk anda. Dan untuk saya sendiri, cikgu sambil mengajar ini pun, cikgu sebenarnya sedang memperkasakan diri sendiri, kerana kadang-kadang manusia ni melakukan kesilapan. Dengan adanya video sebegini, kita dapat membuat sedikit refleksi ataupun apa sebenarnya yang saya kurang. Itulah sebenarnya tujuan cikgu, sambil kita mengajar, sambil kita belajar. Kerana education is a lifelong process. It takes life to learn anything or everything. It's a lifelong term. Okay, it's a lifelong learning. That's the main concept of education. So sebab tu cikgu sentiasa merasakan kita ni sentiasa belajar dan teruskan berusaha. Wah, panjang pula celoteh cikgu kan. Okay. Baiklah, kita masih lagi berada di dalam tingkatan 4, kimia tingkatan 4, bab 3, iaitu mengenai konsep mol itu sendiri ya. Di dalam bab 3 ini kita telah pun mempelajari tentang konsep mol ataupun definisi mol itu sendiri, dan kita telah dapat mengaitkan bilangan mol dan juga dengan bilangan zarah dengan menggunakan pemalar Avogadro. Okey, itu yang pertama. Kemudian seterusnya kita telah pun mempelajari ataupun mengaitkan bilangan mol dengan jisim sesuatu bahan. Okey, dengan dikaitkan dengan apa? Dengan jisim molar. Okey. So untuk kali ini kita akan mengaitkan bilangan mol dan juga isi padu gas. Okey. Okey. Jadi kita akan lihat di sini apakah faktor penukarannya. Kalau jisim daripada bilangan mol kepada jisim, faktor penukarannya adalah jisim molar. Tapi kalau daripada bilangan mol kepada bilangan zarah, faktor penukarannya adalah pemalar Avogadro. Tapi untuk bilangan mol dan isi padu gas ini, apakah faktor penukarannya? Okey, di sini kita akan mengetahuinya. Okey, baiklah, dinyatakan di sini bahawa menyukat isi padu sesuatu gas adalah lebih mudah berbanding dengan menyukat jisimnya. Kerana apa? Kerana gas adalah amat ringan. Tetapi persoalannya, bagaimanakah bilangan mol dan juga isi padu gas dapat dikaitkan? Bagaimana bilangan mol dengan isi padu gas dapat dikaitkan? Okey. Baiklah, sebelum ini, melalui kajian ahli kimia terdahulu, mereka telah mendapati bahawa isi padu, isi padu 1 mol. Isi padu 1 mol sebarang gas mempunyai nilai yang sama, pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Kita cikgu ulang sekali lagi ya. Melalui kajian, ahli kimia mendapati isi padu bagi 1 mol sebarang gas mempunyai nilai yang apa? Nilai yang sama. Pada keadaan apa? Pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Okey, dapat? Isi padu bagi 1 mol sebarang gas, apa gas sekalipun, mempunyai nilai yang sama pada keadaan apa? Pada keadaan suhu dan tekanan yang sama. Okey. Jadi di sini ada satu konsep yang telah diperkenalkan. Konsep apa? Konsep isi padu molar. Okey. Kerana konsep isi padu molar ini, adalah faktor penukaran bagi bilangan mol dan juga isi padu gas. Okey, nanti kita akan pelajari dengan lebih mendalam di sini. Tetapi terlebih dahulu kita masuk kepada definisi apakah itu isi padu molar. Okey, suka untuk saya ataupun cikgu ingatkan bahawa
definisi ni adalah amat penting ya, kerana definisi amat menekankan ayat ataupun perkataan yang kita gunakan. Minta-minta nanti tiba-tiba keluar pula definisi dalam soalan kan. Apakah isi padu molar? So inilah definisinya. Tetapi di samping kita menghafal suatu definisi, adalah amat penting kita memahami konsep sebenar tentang isi padu molar itu. Kerana hafalan semata-mata mungkin akan merugikan kita. Jadi kita tak nak rugi, nak untung. Jadi macam mana nak untung? Kita kena faham apa itu konsep isi padu molar. Okey. Secara definisinya, isi padu molar ialah apa? Isi padu yang ditempati oleh apa? Oleh 1 mol gas. Okey. Jadi itulah tadi isi padu molar. Isi padu molar ialah isi padu yang ditempati oleh berapa? 1 mol gas. Jadi isi padu molar, okay? Isi padu molar sebarang gas bergantung kepada keadaan. Okay? Ada 2 sebenarnya. Iaitu keadaan yang pertama ialah 22.4 desimeter padu per mol. Okay, ini unit je. Pada STP. Apa STP ni? STPM ke? Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia ke STP? Tak, okay. STP ni adalah daripada bahasa Inggeris, which is Standard Temperature and Pressure. Okay, Standard Temperature and Pressure, atau dalam bahasa Melayunya suhu, okay? Suhu dan tekanan piawai. Suhu dan tekanan piawai ataupun Standard Temperature and Pressure, atau dalam bahasa Melayunya suhu dan tekanan piawai. Okey, boleh? Suhu dan tekanan piawai. Boleh? Okey, boleh ya? Itu yang pertama ya, keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua adalah 24 desimeter padu per mol pada keadaan bilik. Okey, pada keadaan yang normal lah. Okey, keadaan bilik sekarang ni, okey. Tapi yang tadi satu tu 22.4 desimeter padu per mol itu adalah pada STP, adapun suhu dan juga tekanan piawai. Okey, boleh? Boleh ya? Cikgu ulang lagi sekali kerana definisi ni penting. Bersama dengan definisi itu, apalagi yang penting, yang amat-amat penting adalah konsepnya. Okey. Okey, konsep isi padu molar ini ialah isi padu yang ditempati oleh berapa mol? 1 mol gas. Dan isi padu molar sebarang gas bergantung kepada keadaan, iaitu apa? Pertama, 22.4 desimeter padu per mol pada STP. Apakah itu STP? Suhu dan tekanan piawai. Okey, atau 24 desimeter padu per mol pada keadaan bilik. Okey, boleh? Boleh ya? So, okay. Okay. So, sorry. Hal ini bermakna pada STP ataupun suhu dan juga tekanan piawai ataupun Standard Temperature and Pressure, 1 mol gas, dia bagi sini contoh dia gas neon. 1 mol gas neon menempati 22.4 desimeter padu. Okey. Jadi 1 mol gas nitrogen dioksida juga menempati 22.4 desimeter padu. Okey, nampak? So, nilai ini adalah penting. Okey, kalau dalam STP nilainya adalah 22.4, okey, desimeter padu per mol. Okey, kerana sini dia dah letak dah 1 mol. Okey, boleh? Cikgu ulang lagi ya, supaya kita dapat menanamkan konsep ini di dalam hati kita dan juga dalam minda kita. Jadi hal ini bermakna pada STP ataupun suhu dan tekanan piawai, 1 mol gas neon menempati 22.4 desimeter padu. Dan juga di dalam keadaan yang sama, 1 mol gas nitrogen
dioksida ataupun NO2 menempati juga 22.4 desimeter padu. Okey, nampak? Okey, berlainan pula di dalam keadaan pada keadaan bilik pula begini ya, 1 mol gas neon menempati 24 desimeter padu. Okey, desimeter padu. Okey, untuk 1 mol gas nitrogen dioksida juga menempati 24 desimeter padu. Okey. Okey, nampak tak? Dia kita bermain dengan nilai lah di sini sebenarnya. Kalau STP 22.4, kalau di dalam keadaan bilik 24 desimeter padu. Okey, boleh nampak? Okey. Jadi, persoalannya bagaimanakah kita menggunakan isi padu molar untuk menyukat bilangan mol gas? Okey. Bagaimana kita menggunakan isi padu molar? Sorry ya. Bagaimana kita menggunakan isi padu molar untuk menyukat bilangan mol gas? Inilah persoalannya. Okey, dia dah bagi pun rumus dekat sini, okey? Rumus dan hubung kait antara bilangan mol dan isi padu gas dengan menggunakan isi padu molar sebagai faktor penukaran adalah seperti berikut. Jadi, di sini apakah fungsi utama isi padu molar itu? Fungsinya adalah sebagai faktor penukaran. Okey, boleh faham, okey? Saya doakan adik-adik boleh faham dengan baik, okey? Jadi inilah rumusnya. Bilangan mol ataupun N ini sama dengan isi padu gas itu dibahagikan dengan isi padu molar. Sorry. Jadi, di sini kita teruskan lagi ya. Ingat tak lagu yang hari tu? Bilangan mol darah pemalar Avogadro dapat bilangan zarah. Bilangan zarah bagi pemalar Avogadro dapat bilangan mol. Itu lagu yang terdahulu lah kan. So di sini kita tukarkan sebab dekat sini faktor penukaran dia adalah isi padu molar. Okay, isi padu molar ini adalah sebagai faktor penukaran kan. Jadi jika kita darabkan bilangan mol ini dengan isi padu molar, kita akan dapat isi padu gas. Sebaliknya, jika kita bahagikan isi padu gas ini dengan isi padu molar, kita akan dapat apa? Bilangan mol. Okey. Di sini dia nyatakan pun STP ialah sekatan bagi suhu dan tekanan piawai. Okey. Penting ya. Iaitu keadaan suhu 0 darjah Celsius dan juga tekanan 1 atm. Okey, nampak? So keadaan bilik pula merujuk kepada keadaan suhu 25 darjah Celsius dan juga tekanan 1 atm. Okey ya? Cikgu rasa jelas kan? Untuk kita lihat di sini. Jadi, kita masuk kepada contoh penukaran antara bilangan mol dan isi padu gas menggunakan isi padu molar ditunjukkan dalam contoh 9, 10 dan 11. Jadi, kita akan cuba masuk ke dalam contoh ini, okey? Kita akan cuba fahami bersama-sama. Okey. Isi padu 22. Sekejap ya, muzik ni. Sekejap ya. Okey. Contoh 9. Hitungkan isi padu 2.2 mol gas hidrogen dalam desimeter padu pada STP ya, STP. Okey, mula-mula terlebih dahulu kita analisislah soalan ini ya. Kita analisiskan satu-satu. Okey, apakah kehendak soalan? Okey, hitungkan isi padu. Okey, isi padu. Okey, dia bagi apa? Dia bagi sekejap ya. Dia bagi nilai mol dia, bilangan mol dia adalah 2.2 mol bagi gas hidrogen. Dan dia berkehendakkan isi padu ini, isi padu 2.2 mol gas hidrogen ini dalam unit desimeter padu. Okey, pada STP. Okey, pada STP ataupun suhu dan tekanan piawai. Okey ya. Jadi isi padu molar adalah yang dia bekalkan tadi adalah isi padu molar bagi STP adalah 22.4 desimeter padu per mol. Okey, boleh
boleh ya. Jadi, okey. Sekarang rumusnya tadi isi padu gas adalah bilangan mol darab dengan isi padu molar di dalam STP. Okey. So, kita ikut sahaja. Masukkan bilangan molnya berapa? Bilangan molnya berapa? 22.2 mol. So, masukkan 22.2 mol. Darabkan dengan isi padu molar STP berapa? 22.4 desimeter padu per mol. Sorry, sasul kita kan. So, 2.2 mol darab dengan 22.4 desimeter padu per mol. Okey? Dan kira-kira dapatlah 49.28 desimeter padu. Kan? Easy kan? Boleh kan? Okey, itu contoh yang ke-9. Kita masuk contoh 10. Okey? Kita analisis balik soalan ni. Soalan ni berkata begini, berapakah isi padu 0.1 mol gas amonia, amonia NH3 dalam sentimeter padu. Oh, ini sentimeter padu ya. Pada keadaan bilik. Okey. Okey, so kehendak dia apa? Dia nakkan isi padu. Okey, dia nakkan cikgu highlight dulu. Dia nakkan isi padu di dalam unit sentimeter padu dalam keadaan bilik. Okey ya. So, penyelesaian dia bekalkan di sini adalah isi padu molar adalah isi padu molar di dalam keadaan bilik berapa? 24 desimeter padu per mol. Okey. Sorry. Jadi, kita ikut rumus semula ke? Rumusnya adalah isi padu satu gas adalah bilangan mol didarabkan dengan isi padu molar sebab dia nak dalam keadaan bilik, isi padu molar dalam keadaan bilik. Okey. So, kita masukkan. Okey, bilangan mol dia berapa? Bilangan mol dia 0.01 mol. So, masukkan 0.01 mol. Didarabkan dengan isi padu molar pada keadaan bilik. Berapa? 24 desimeter padu per mol. Okey. So, bila kita kira-kira dapatlah 0.24 desimeter padu. Tapi, dia nak apa? Dia nak sentimeter padu kan? Dia nak sentimeter padu. Okey. Jadi, kita tukarkan unit dia. 1 desimeter padu 1 desimeter padu bersamaan dengan 1000 cm. Okey. So, 1000 cm padu. Okey. So, kita kena darabkanlah dengan 1000 sebab kita nak tukarkan unit dia. So, 0.24 darab dengan 1000 cm padu. Kira-kira. Okey. 1, 2, 3. Dapatlah 240 cm padu. Okey? Okey kan? So, kita masuk kepada contoh yang terakhir. Sebelum adik-adik masuk ke aktiviti ni, buatlah kat rumah ya, boleh? Kita masuk dulu contoh yang terakhir, iaitu contoh yang ke-11. Okey? Soalannya berbunyi begini, tapi kita tukar dulu highlight. Soalannya berbunyi begini. Berapakah bilangan mol? Sekarang dia nak bilangan mol pula. Bilangan mol gas oksigen yang mempunyai isi padu 600 cm padu pada keadaan bilik. Okey, pada keadaan bilik. So, soalan ini berkehendakkan. Apakah kehendak soalan ini? Soalan ini berkehendakkan bilangan mol. Dia nak bilangan mol. Bagi apa? Gas oksigen yang mempunyai, so dia bekalkan. Okey, isi padunya adalah 600 cm padu. Okey, ini dia bagi dalam cm padu. Pada keadaan apa? Dia nak dalam keadaan bilik. So, itulah kehendak soalan. Dan telah dibekalkan pun di sini pemalarnya, iaitu isi padu molar dalam keadaan bilik adalah 24 desimeter padu per mol. Jadi penyelesaiannya adalah, okey, isi padu gas oksigen itu adalah 600 cm padu. Apa yang perlu kita tukarkan? Kita kena tukarkan daripada sentimeter padu ini kepada desimeter padu. Okey. Tukarkan unit isi padu daripada 1 desimeter padu bersamaan dengan 1000 cm padu. Jadi kita kena bahagikan 600 ini dengan
1000. Kita bagikan 1, 2, 3. Berapa kosong dia? 1, 2, 3. So 1, 2, 3. So sorry, 1, 2, 3. So bagi 600 bagi dengan 1000 dapatlah 0.6 desimeter padu. Okay. So kita masuk di dalam rumusnya. Bilangan mol sesuatu gas adalah isi padu gas dibahagikan dengan isi padu molar pada keadaan bilik. Sebab dia nak dalam keadaan bilik kan. So berapakah tadi isi padu gasnya dalam unit desimeter padu? 0.6 desimeter padu dibahagikan dengan isi padu molar pada keadaan bilik adalah 24 desimeter padu per mol. So kira-kira 0.6 bagi dengan 24 dapatlah 0.025 mol. Okay, boleh kan adik-adik? Boleh ya? So saya doakan semoga boleh dengan baik, faham dengan baik. Okay, so bolehlah cuba buat latihan ini. Dan juga mungkin adik-adik boleh salin semula contoh ini. Okay, salin semula contoh ini dengan tidak merujuk di sini. Cuba buat tanpa tengok penyelesaian ni. Okay, dan lepas tu cuba bandingkan semula. Boleh ya? Okay lah, saya berterima kasih di atas perhatian adik-adik di dalam menonton video ini. Semoga dapat memahaminya dengan baik dan juga mendapat ilmu baru dan dapat memahami dengan lebih baik mungkin, dan berdoa untuk kecemerlangan adik-adik. Okey, baiklah, assalamualaikum dan salam sejahtera.